Ingat baik-baik Cik Man nak pesan. Kita bina rumah Allah bukan sebab Allah perlukan kita, tapi sebab kita yang perlukan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Ketahuilah, pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor telah tergendala selama 16 tahun akibat tidak cukup dana. Tuan-tuan, peluang untuk kita memiliki sebuah rumah di syurga sedang terbuka luas. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor sekarang. Bukit Rahman Putra mempunyai lebih 8,000 penduduk Islam dan angka ini akan bertambah lagi hingga 15,000 penduduk pada masa akan datang. Ketika ini hanya 2 surau sahaja yang boleh dijadikan tempat solat Jumaat. Dengan jumlah penduduk kini, surau-surau ini sangat sesak. Bayangkan jika penduduk bertambah sehingga 15,000 orang kelak. La haula wala quwwata illa billah. Penduduk-penduduk Bukit Rahman Putra memang sangat-sangat memerlukan masjid. Ayo, kita bantu tamatkan penantian lebih 16 tahun penduduk Bukit Rahman Putra ini untuk memiliki sebuah masjid. Berinfak dan berwakaflah sedikit tanda ingat. Banyak tanda mampu. Dan selagi anda ikhlas menyumbang, insya-Allah pahala datang menderu-deru selagi mana ada manusia bersujud dan beribadah di masjid yang akan dibina kelak. Bukan itu sahaja, kebaikan dan rezeki juga Allah janjikan untuk anda. Insya-Allah. Cik Man juga nak seru semua supaya sharekan juga video Cik Man ini sebab sebarkan perkara yang baik juga satu kebaikan. Okey, itu dia. Jom sama-sama kita berinfak. Kita ada hikmah infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersama dengan Dewi sekarang ini di talian Skype selaku duta Masjid Bukit Rahman Putra iaitu Ustaz Azman Shah Alias ataupun PU Azman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat alhamdulillah. Macam inilah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, mungkin boleh kongsikan kepada kami Ustaz mengenai pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra. Mungkin nak tahu lagi berkaitan lebih lanjut berkaitan mungkin latar belakang pembinaan masjid ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua acara dan juga penonton. Jadi bagaimana yang kita nak kongsi di sini tentang pembinaan Masjid Rahman Putra ni, Bukit Rahman Putra, sejarahnya nak membangkitkan ataupun usaha untuk membangkitkan pembinaan masjid ini sejak daripada tahun 2002 lagi, 19 tahun yang lalu. Dan usaha nak membangkitkan itu atas 2 sebab utama. Yang pertama sekali untuk menampung bilangan jemaah penduduk-penduduk di sekitar Bukit Rahman Putra, dan yang keduanya adalah untuk menampung pelajar-pelajar sekolah rendah di kawasan Bukit Rahman Putra itulah, sama ada sekolah rendah dan juga sekolah menengah untuk menampung sekolah kafah diorang. Jadi ada 2 sebab utama iaitu ibadat dan program serta pendidikan. Jadi pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra di Sungai Buloh ni dia sebenarnya ialah nak kata cerita setiap sesuatu tu mesti ada latar belakang telah tergendala selama 16 tahun disebabkan oleh kekurangan dana lah. Dan sebagaimana kalau siapa yang mengkaji tentang latar belakang penduduk di sana, di Bukit Rahman Putra ni ada lebih kurang 8,000 penduduk Islam. Dan angka ini akan bertambah dalam beberapa tahun yang akan datang sampai ke 15,000 penduduk lah di masa akan datang. Jadi buat masa sekarang ni di Bukit Rahman Putra hanya ada 2 surau. Kita pun tahu kan, surau tu dia saja. Jadi di situlah kita buat solat Jumaat, kemudian kita nak menampung segala program, maka di situlah. So dengan keadaan jumlah penduduk yang semakin meningkat daripada 8 akan naik ke 10, kemudian 11,000 ni, jadi sudah pastilah keadaan surau ataupun tempat itu sangat sesak. Jadi alhamdulillah cadangan untuk membina Masjid Bukit Rahman Putra ini telah pun diluluskan oleh Jabatan Agama Islam Selangor ataupun JAIS pada 1 September 2009. Jadi kita mengharapkan pembinaan ataupun projek yang tergendala lebih daripada 10 tahun ini akan dapat diteruskanlah, sebab ini satu niat ataupun satu program yang sangat baik. Semoga dipermudahkan. Itu harapan kita.
Okey. Jadi Cik Mat, Cik Mat saya lebih mesra kan nak panggil kan. Jadi mungkin nak tahu juga antara fasa-fasa pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra ni. Okey, pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra ni ada beberapa fasa. Ada dua fasa sebenarnya. Fasa yang pertama tu adalah kita nak bina masjid tu setingkat yang boleh memuatkan. Yang penting tu tempat nak jemaah, tempat nak solat itu yang paling penting kan. Kita nak bina satu kawasan ataupun satu ruang yang boleh menampung lebih kurang 2,200 jemaah. Kemudian dengan siap dia punya fasiliti yang berkaitan lah. Contohnya macam wuduk, kemudian tandas dan pencawang TNB. Yang ni yang asas dia tu. Yang kursi-kursi urut apa semua tu nanti dulu. Ada juga insya-Allah. Tapi yang paling asas tempat wuduk, kemudian tandas. Wuduk mesti ada lelaki dan perempuan. Kemudian pencawang, senang nanti program-program kan yang elektrik kan. Asas benda tu, dua benda yang asas. Kemudian tempat letak kenderaan dan juga infrastruktur yang berkaitan. Kemudian fasa yang kedua, kita nak bina bangunan-bangunan tambahan seperti menara masjid, bilik-bilik kuliah, bilik-bilik ceramah kan. Masjid kalau bila dah ramai jemaah tu mesti ada kuliah pula. Satu hari tu mungkin 4-5 kali apa semua dengan zuhur, kuliah duha apa semua tu. So bilik-bilik ataupun bilik-bilik ataupun blok-blok kuliah. Serta kita akan membina juga rumah ataupun quarters pejabat untuk pegawai masjid setinggi 4 tingkat insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Cik Mat, boleh kongsikan kepada kami agaknya setakat ni berapa jumlah yang terkumpul dan sebenarnya berapa jumlah yang diperlukan agar masyarakat luar sana mungkin boleh cepat-cepat bagi sumbangan? Okey. InsyaAllah dan kami telah meletakkan satu sasaran untuk pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra ini sebanyak 16 juta. 16 juta ringgit Malaysia. So setakat kita punya perbincangan ini, jumlah yang telah terkumpul adalah sebanyak RM7,706,730.61. Bukan senang nak ingat matematik kan. Dan masih lagi baki yang diperlukan daripada kita semua sebanyak RM8,273,269.39. So yang terkumpul ni 7 juta lebih, yang masih lagi berbaki ialah 8 juta lebih. InsyaAllah lah, semoga Allah mempermudahkan untuk kita nak cukupkan kita punya sasaran. Itu dia. Mungkin boleh kongsikan kepada kami bagaimana mereka di luar sana untuk menyalurkan sumbangan, lebih berbaki lebih kurang dalam 8 juta lagi Ustaz kan? Bagaimana mereka di luar sana? Okey, jadi bagi penyumbang-penyumbang yang budiman yang ada dekat luar sana, sekarang ni zaman teknologi dah tak payahlah kita nak bergerak apa semua dalam suasana kita ni. So boleh sumbangkan ataupun salurkan sumbangan anda secara online. Boleh layari laman web www.masjidrahmanputra.com, laman web kami lah. Ataupun boleh hubungi di talian 013-3456-385. Dan penonton juga boleh tengok poster yang tertera di skrin anda, boleh screenshot juga yang sesiapa yang sedang lihat melalui TV Al-Hijrah. Ya, itu dia. Jadi Cik Mat, jadi mungkin boleh kongsikan kepada kami kata-kata akhir kepada kelebihan berinfak kepada mereka di luar sana, bagi suntik sikit kesemangat kami semua untuk terus bersedekah. InsyaAllah untuk perkongsian kita, Cik Mat yakin semuanya tahu, hafal ayat ini daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti seseorang yang menanam satu biji benih, kemudian daripada satu tu, daripada sikit yang dia infakkan itu akan tumbuh 7 tangkai, dan daripada setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Walaupun bagi dia sedekah dalam RM10 ke RM20, so dia tak boleh underestimate dan merendahkan sedekah dia ataupun sedekah orang lain. Dan jangan risau, Nabi pun sebut dalam satu hadis bahawa sedekah itu tidak akan menjadikan kita miskin ataupun mengurangkan harta kita. Bahkan di sebalik pemberian kita itu akan ada malaikat yang mendoakan supaya diberikan gantian kepada kita. Maka sebab itulah orang yang kaya itu sebenarnya bukan dia memiliki harta secara statik dalam satu-satu masa, tetapi apabila dia menghabiskan hartanya, menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Dan salah satunya ialah untuk membantu pembinaan rumah Allah ini untuk kepentingan
maslahat umum. So kita sama-sama praktikkan dan sama-sama doakan semoga projek ataupun program untuk pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra ini berjalan dengan lancar dan diberkati Allah. Amin, insya-Allah. Jadi kepada anda semua jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita berinfak, bersedekah ataupun berwakaf di jalan Allah. Jadi ucapkan terima kasih kepada Cik Mak selaku Duta Masjid Bukit Rahman Putra. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami. Jadi didoakan semoga pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada anda semua, inilah masanya untuk sama-sama kita bersedekah dengan jalan Allah. Jadi kita nak berehat dulu seketika, kita kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Kita bina masjid bukan sebab Allah perlukan kita, tetapi sebab kita perlukan Allah. Ayo kita berinfak kepada pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor yang telah tergendala selama 16 tahun akibat tidak cukup dana sekarang. Ganjaran pahala dan rezeki berlipat kali ganda menanti kita kelak.